Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, apa khabar anak-anak hari ini? Diharap anak-anak dalam keadaan sihat ya. Baiklah, hari ini anak-anak akan bersama dengan cikgu dalam kelas Maya RBT bersama Cikgu Syah. So, stay tune. Tunggu sehingga habis video ini ya. So, sebelum itu, harap anak-anak dapat bantu cikgu ya untuk like, subscribe dan tekan loceng di atas untuk anak-anak mengetahui info terkini dan video-video terkini daripada channel Cikgu Syah. Jadi, video kali ini kita masih lagi di unit 1 ya anak-anak. Kita akan menyambung pembelajaran yang lepas, di mana kali ini kita akan pergi pula untuk melihat kepada sistem asas elektromekanikal. Anak-anak sudah bersedia? Baiklah anak-anak. Untuk video hari ini, kita akan masih lagi pergi kepada standard pembelajaran 4.3.4 di mana anak-anak akan mengenal pasti sistem asas elektromekanikal. Di mana objektif pembelajaran hari ini anak-anak perlu pastikan anak-anak faham apa itu sistem asas elektromekanikal. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pula apakah itu yang dinamakan sebagai elektromekanikal. Elektromekanikal ini, kalau anak-anak tahu, merupakan gabungan komponen elektronik dan juga komponen mekanikal. Maka ia dipanggil sebagai komponen elektromekanikal. Baiklah anak-anak, apa maksudnya itu gabungan? Gabungan tu macam campuran lah. Campuran dua komponen. Pastikan ada dua komponen, iaitu komponen elektronik dan komponen mekanikal. Apa itu komponen elektronik? Komponen elektronik seperti wire, seperti bateri ataupun seperti motor. Manakala komponen mekanikal ialah komponen yang menggerakkan sesuatu alat itu seperti gandar ataupun seperti gear. Maka digabungkan komponen elektronik dan mekanikal ini, maka dipanggil sebagai komponen elektromekanikal. Baiklah, untuk lebih lanjut, jom kita lihat apakah 3 sistem asas pergerakan dalam elektromekanikal. Jom. Tahu anak-anak, kita dapat 3 pergerakan dalam sistem asas mekanikal. Yang pertama, pergerakan melalui motor dan gear. Right. Yang kedua, pergerakan melalui motor, takal dan tali sawat. Dan yang ketiga, pergerakan melalui motor, gegancu dan rantai. Jadi ingat, pergerakan yang pertama, motor dan gear. Pergerakan yang kedua, motor, takal dan tali sawat. Dan pergerakan yang ketiga, motor, gegancu dan rantai. Baiklah anak-anak, jom kita lihat pergerakan sistem elektromekanikal yang pertama, iaitu motor dan gear. Gambar yang cikgu letak di sini ni merupakan gambar sebuah motor dan juga gear. Yang berwarna oranye kelabu itu dinamakan sebagai motor, dan di bahagian atas yang bergerigi itu dinamakan sebagai gear. Baiklah, untuk pengetahuan anak-anak, gear adalah sejenis komponen berputar yang mempunyai gigi pada bahagian luarnya. Gear tidak menggunakan rantai. Sebaliknya, gear disambung dengan satu atau lebih gear yang lain untuk membolehkannya berfungsi. Sebenarnya terdapat berbagai jenis gear sebenarnya anak-anak. Antaranya ialah gear taji. Baiklah, mari kita lihat pula apakah fungsi motor dan gear ini. Pertamanya, apabila motor mendapat tenaga elektrik daripada bateri, motor akan menukar tenaga elektrik kepada tenaga kinetik, iaitu tenaga pergerakan. Dan sesudah itu, gear akan bertindak menggerakkan gandar pada roda. Ini bermaksud secara ringkasnya, apabila motor mendapat tenaga elektrik daripada bateri, motor tersebut akan menukarkan tenaga elektrik kepada pergerakan ataupun tenaga kinetik. Dan selepas itu, motor akan memusingkan shaft dan memutarkan gear yang tersambung. Dan akhir sekali, gear yang dipasang secara bersentuhan akan bertukar dan seterusnya memusingkan gandar. Jadi selepas itu, alatan tersebut dapat digunakan, dapat bergerak. Gandar pula adalah satu batang pada roda yang digunakan menggerakkan roda. Baiklah, seterusnya ini cikgu sharekan dengan anak-anak satu alatan menggunakan pergerakan motor dan gear.
ini merupakan kereta kawalan jauh. Merupakan satu permainan ataupun satu alat permainan yang agak popular pada masa kini. Baiklah, seterusnya kita akan lihat pula komponen yang terdapat dalam kereta alat kawalan jauh ini. Baiklah, dalam gambar ini anak-anak akan dapat lihat bahagian yang cikgu highlightkan tu. Okey, itu ialah bahagian motor dan juga gear. Okey, dan seterusnya ini merupakan bahagian gandar, di mana gandar digunakan untuk mengawal ataupun memusingkan tayar. Seterusnya kita akan pergi pula kepada pergerakan yang kedua, iaitu pergerakan motor, takal dan tali sawat. Di sini cikgu sharekan sebuah gambar yang menggunakan motor, takal dan tali sawat. Baiklah, jom kita sama-sama lihat apakah pula fungsi motor, takal dan tali sawat. Okey, motor berfungsi setelah mendapat bekalan tenaga elektrik dan menukar kepada tenaga kinetik, tenaga pergerakan. Dan selepas itu, apabila motor bergerak, takal yang bersambung pada hujung syaf motor akan berputar. Dan selepas itu, takal yang berputar akan memindahkan tenaga putaran kepada tali sawat yang menghubungkan dua takal. Jadi pergerakan elektromekanikal yang kedua ni adalah berbeza dengan yang pertama tadi, kerana yang pertama tadi jika kita lihat ia menggunakan gear, okey, untuk bergerak. Namun yang kedua ini dia menggunakan takal dan tali sawat untuk menggerakkan alatan tersebut. Baiklah anak-anak, jom cikgu share apakah dia pergerakan yang menggunakan motor, takal dan tali sawat. Okey. Okey, inilah dia. Okey. Pergerakan menggunakan motor, takal dan tali sawat. Ini dinamakan sebagai kren pembinaan. Okey. Cikgu pasti anak-anak pernah lihat jentera ini kan. Baiklah, cuba anak-anak lihat kepada gambar ini di mana cikgu dah highlightkan. Okey, di sinilah di mana jentera ini menggunakan takal, motor dan tali sawat untuk mengangkat benda yang berat. Okey, untuk mengangkat alatan ataupun bahan-bahan yang berat. Itulah kegunaan jentera ini. Baiklah anak-anak, seterusnya kita akan lihat pula kepada pergerakan yang ketiga, dinamakan sebagai pergerakan melalui motor, gegancu dan rantai. Jom cikgu sharekan pada anak-anak gambar untuk motor, gegancu dan rantai ini. Okey, kalau anak dapat lihat di sini, itu adalah dinamakan sebagai gegancu ya. Gegancu ni adalah merupakan roda yang bergerigi yang digunakan bersama-sama dengan rantai ya. Untuk pengetahuan anak juga, gegancu ni kebanyakannya digunakan untuk basikal, motosikal, kereta dan juga kereta kebal. Seterusnya, ini pula dinamakan sebagai rantai. Rantai digunakan untuk menggerakkan gegancu dan sekaligus menggerakkan tayar dan basikal tersebutlah. Jadi untuk pengetahuan anak-anak, bentuk gegancu adalah sama seperti geria, iaitu bergerigi. Okey. Dan untuk pengetahuan anak juga, terdapat dua jenis gegancu, iaitu yang pertamanya dipanggil sebagai gegancu pemacu. Okey, ia disambung pada motor. Manakala gegancu yang kedua dipanggil sebagai gegancu dipacu, iaitu dihubungkan dengan rantai. Jadi untuk lebih faham, jika gegancu tersebut disambung pada motor menggunakan elektrik, ia dipanggil sebagai gegancu pemacu. Manakala jika gegancu tersebut dihubungkan dengan rantai, maka ia dipanggil sebagai gegancu dipacu. Baiklah, untuk membantu kefahaman anak-anak dengan lebih jelas lagi, cikgu sharekan gambar. Okey, ini adalah gambar gegancu yang dipacu. Di mana jika anak-anak lihat di sini, gambar yang cikgu highlightkan di sini ialah merupakan gambar gegancu yang menggunakan rantai. Baiklah, seterusnya cikgu sharekan satu lagi gambar. Ini dinamakan sebagai gegancu pemacu. Okey, kalau anak dapat lihat ini adalah satu set model kereta kebal. Di mana jika anak lihat di situ, cikgu dah highlightkan. Okey, di kawasan yang cikgu highlightkan tu ialah merupakan Swiss ataupun motor yang digunakan bersama dengan gegancu. Manakala satu lagi bahagian yang cikgu highlightkan ini merupakan gegancu yang digunakan untuk menggerakkan kereta kebal ini. Okey, perbezaan ini dapat anda lihat di sini menggunakan banyak gegancu di sini. Okey, menggunakan rantai
gegancu dan juga motor. Okey anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Aku harap anak-anak faham ya. Namun jika anak-anak masih tidak faham, anak-anak boleh ulang kembali video ini. Okey, baiklah anak-anak. Untuk melihat kefahaman anak-anak tentang pembelajaran kita pada hari ini, cikgu dah sediakan satu set latihan pengupahan ya anak-anak. Okey, anak-anak boleh pergi pada link di bawah dan cikgu harap anak dapat siapkan latihan ini mengikut masa yang telah ditetapkan. Boleh? Baiklah anak-anak, cikgu rasa sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi pada video yang akan datang. Okey, jaga diri, jaga kesihatan dan sentiasa ceria. Okey, bye.